Okay, sekarang saya nak terangkan satu persatu menu yang terdapat di halaman hadapan modul saya. Okey, ini adalah menu tenaga pengajar, pelajar, panduan pengguna dan jadual dan not keluar. Ini adalah untuk halaman depan, pengenalan modul, daripada pengenalan modul dan grade kurikulum, KSKV, nota pembelajaran daripada nota interaktif dan 3D Flipboard, dan aktiviti pembelajaran untuk modul ini, dan pengukuhan permainan bermaksud gamifikasi, dan forum untuk perbincangan setiap kumpulan ataupun info-info semasa, persidangan video untuk pembentangan dan juga kuliah, pertanyaan untuk user terhadap modul ini, dan galeri untuk aktiviti pelajar sepanjang gunakan modul ini. Okey, untuk akaun tenaga pengajar, kita klik sini. Akaun tenaga pengajar, saya masukkan password. Okey, saya masukkan password. Maksudnya untuk pelajar tak boleh login, hanya tenaga pengajar sahaja. Okey, untuk tenaga pengajar, ke dalam menu ini terdiri daripada panduan pelaksanaan PNP, borang senarai semak pelaksanaan PNP, perancangan pengajaran, borang pentaksiran, senarai nama pelajar dan juga rekod kehadiran pelajar. Okey, ini adalah panduan tenaga pengajar. Okey, contoh pengguna dia nak tahu panduan pelaksanaan PNP untuk modul ni macam mana. Sebab modul ni saya menggunakan konsep 5E, iaitu inquiry dan juga blended learning. Okey, jadi pengajar ataupun pensyarah ataupun cikgu boleh klik kat sini. Klik pada panduan pelaksanaan PNP. Okey, ini sebelum PNP, sini saya dah sediakan step by step apa yang perlu dilakukan semasa PNP dan juga selepas PNP. Okey, pengajar boleh rujuklah step-step ni yang perlu dilakukan, dan untuk back tekan dia ke button ni. Okey, seterusnya untuk borang senarai semak pelaksanaan PNP. Okey, ini borang senarai semak pelaksanaan PNP, maksudnya setiap PNP dilaksanakan, pensyarah atau pengajar perlu mengisi borang ni. Borang ni saya sediakan dalam Google Form. Just klik ke sini. Jadi pengajar just pilih je untuk sesi pembelajaran. Contoh sesi pembelajaran 1 pemain DVD. Diorang just klik sini apa yang contoh ni. Okay, next. Okay, pengajar mula pasti topik isu. Semuanya adalah item-item yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan inquiry. Jadi ini adalah senarai semak untuk cikgu sama ada pelaksanaan inquiry tersebut telah dijalankan atau tidak. Okey, lepas tu kita boleh klik button kembali atau kembali, ataupun kita boleh klik just direct dekat button ni kat sini kepada pengajar. Okey, dia akan balik ke sini. Okey, ini adalah rancangan pengajaran. Untuk rancangan pengajaran modul ini, saya sediakan 5 sesi. Sesi ini bermaksud adalah sesi pembelajaran mengikut tajuk. Sesi 1 radio, sesi 2 DVD, pemain DVD, sesi 3 sistem CCTV, sesi 4 TV dan sesi 5 adalah hi-fi. Tenaga pengajar atau pengajar just klik pada sesi pertama. Andai kata dia nak dapatkan rancangan pengajaran untuk sesi radio ini, just klik situ. Dan paparan akan nampak kat sini. Ini adalah RP pengajar. Pengajar boleh download dokumen ini untuk diedit dan dihantar. Okey, untuk download dia just klik dekat sini. Kat sini download ni. Dan untuk print, boleh print terus. Just klik dekat menu bawah ni. Dan boleh download dekat sini dan boleh print dalam bentuk PDF. Okey. Ini untuk RP lah. Okay, kita tekan kembali atau back ni. Dia akan menghalang semula ke bahagian tadi. Dan back lagi. Okey. Okey, ini adalah borang pentaksiran. Setiap sesi pembelajaran ada penilaian yang perlu dilakukan pengajar, memastikan pelajar tersebut mencapai objektif pembelajaran ataupun tidak. Okey, untuk di sini saya sediakan 5 sesi. Maksudnya setiap sesi ada borang pentaksiran tersendiri. Okey, andai kata contoh pembelajaran sesi 1 pemain DVD. Borang pentaksiran amali. Okey, nak dapatkan borang pentaksiran amali, tenaga pengajar perlu klik kat sini, klik di sini ni. Okey.
Selesai saja klik akan terpapar macam ni. Ada satu borang pentafsiran yang saya telah sediakan di sini, yang mana tenaga pengajar boleh download untuk simpanan untuk penilaian mereka. Sekiranya paparan macam ni, tekan fresh. Okey, ini adalah contoh borang pemarkahan amali. Okey, ini adalah penilaian mengikut hasil kerja mereka. Macam biasa, pengajar boleh download ke sini atau download ke sini untuk dapatkan, atau besarkan dia pun boleh ke sini. Ini untuk download. Okey. Lepas tu kita back semula. Untuk back je tekan menu atas pun boleh. Dan untuk contoh untuk sistem CCTV, saya dah sediakan beberapa pentafsiran bersemuka dan beberapa pentafsiran online. Okey, kenapa saya sediakan borang ni berbeza? Sebab dalam aktiviti pembelajaran yang terdapat di dalam modul ni adalah berasaskan blended learning. Jadi ada setengah tugasan yang perlu disediakan dalam bersemuka dan dalam setengah tugasan yang perlu dilaksanakan secara online. Jadi setiap borang tu berasingan lah, yang penilaian dia berbeza. Okey, sekarang kita back semula. Okey, tujuh pentafsiran ni adalah senarai nombor pelajar. Untuk dapatkan senarai pelajar, klik sini. Saya dah masukkan dekat sini senarai nombor pelajar. Ni adalah contoh senarai nombor pelajar. Okey, contoh senarai nombor pelajar, dan boleh klik ke sini untuk print out dan boleh download. Okey, just klik sini pun boleh untuk paparan hadapan. Okey, ini adalah untuk paparan dan boleh rekod kehadiran pelajar. Okey, sekarang saya nak tunjukkan akaun untuk pelajar. Akaun untuk pelajar, klik. Pelajar-pelajar boleh klik akaun ini. Dan di dalam akaun pelajar ini tersedia untuk menu kehadiran pelajar, kertas kerja amali, hantar tugasan, penilaian ahli kumpulan dan semak markah. Untuk kehadiran pelajar, just klik dekat sini. Saya dah linkkan dengan Google Form. Maksudnya pelajar just menaksi nama, semua isi di dalam ni semua. Okey. Dan pilih sesi pembelajaran dan hadir. Okey. Just klik balik ke sini, pelajar. Okey, untuk kertas kerja amali, okay, setiap sesi pembelajaran saya dah sediakan kertas kerja amali untuk pelajar. Okey, contoh kat sini penerima radio untuk sesi 1. Just klik dekat kertas kerja amali, klik di sini. Pelajar boleh dapatkan kertas kerja ni dan perlu diisilah untuk pentafsiran. Macam biasa, sekiranya masih sebabnya adalah berat. Jadi kita boleh refresh semula untuk dapatkan paparannya. Okey. Okey, ni. Ini adalah untuk kertas kerja amali penerima radio. Dalamnya ada arahan-arahan seperti dalam aktiviti yang pelajar perlu isilah, lengkapkan untuk sebelum dihantar. Boleh download. Okey. Manakala ni adalah hantar tugasan. Hantar tugasan ni adalah menu yang perlu pelajar tahu semua. Okey. Hantar tugasan ni adalah setiap tugasan yang diberikan di dalam aktiviti pembelajaran, pelajar perlu menghantarnya melalui borang ini. Okey, pelajar perlu tulis nama kat pelajar, tajuk tugasan, sesi berapa, just choose files untuk upload tugasan mereka dan hantar. Dan tugasan yang telah dihantar ni akan dihantar ke dalam satu email khas untuk pengajar, tenaga pengajar. Okey. Lepas tu kita ada satu menu lagi dalam akaun pelajar. Menu untuk semak markah dengan ada dua. Satu penilaian ahli kumpulan ni adalah aktiviti berdasarkan model LXCOM. Yang mana setiap pelajar untuk projek berkumpulan, mereka boleh nilai rakan-rakan melalui borang ini secara personal. Okey. Ini adalah, manakala ini adalah semak markah. Untuk semak markah, segala keputusan pentafsiran pengajar boleh upload dalam akaun ni dan dalam akaun mereka dan akan terpapar dalam akaun pelajar. Dan just masukkan nombor IC dekat sini dan paparan markah mereka, maklumat mereka akan dipaparkan. Okey. Itu untuk akaun pelajar. Sekarang akaun pelajar, dan ni adalah panduan pengguna.
Panduan pengguna ni penting. Maksudnya pengguna pertama yang masuk di modul ini, mereka boleh terus klik button pengguna ini untuk melihat apa langkah pertama yang perlu mereka lakukan. Okey, di sini saya sediakan dalam bentuk 3D platform. Okey, just klik kat sini. Okey. Saya sediakan beberapa soalan bagaimana hendak mengikuti aktiviti pembelajaran di dalam modul PTBI. Okay. Lepas tu soalan 3, bagaimana hendak membuat latihan pengukuran di dalam modul PTBI. Kita boleh besarkan, boleh rujuk ke sini. Okey. Okey, sekarang untuk jadualnya adalah jadual pembelajaran untuk modul ini. Ini adalah jadual pembelajaran yang telah saya sediakan. Okey. Pengajar boleh edit jadual ini berdasarkan jadual masing-masing lah. Okey. Ya, pelajar boleh rujuk semula jadual ni tanpa perlu menggunakan hard copy sahaja. Mereka just masuk online, semua dah ada dalam ni. Okey, sekarang ni untuk logout. Okey, sekarang saya nak terangkan untuk menu bahagian bawah ni. Kita ada utama, pengenalan untuk pembelajaran aktiviti pengajaran pengukuhan, forum persediaan video dan pertanyaan serta galeri. Okey, halaman utama. Klik utama, dia akan memaparkan halaman hadapan tadi. Okey, untuk pengenalan, ni adalah halaman hadapan tadi. Okey, untuk pengenalan, just klik sini dan pilih pengenalan modul. Bagi yang ingin mengetahui modul ni macam mana, okey, mereka boleh klik modul dan kat sini ada penerangan dia. Apa yang dimaksudkan pembelajaran teradun, apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran inquiry. Sebab modul ini dibangunkan berdasarkan konsep teradun dan inquiry. Okey, ini adalah gabungan dia, apa maksud dia. Okey, pengguna juga boleh masuk grid kurikulum atau pelajar boleh tengok kat sini kurikulum yang untuk modul khusus ni apa yang tersedia di TN 2023. Ada data kat sini, maklumat kat sini untuk kompetensi 1, kompetensi 2 dan kompetensi 3. Okey. Sekarang kita lihat untuk nota pembelajaran. Nota pembelajaran saya sediakan dua bahagian. Nota interaktif. Klik nota interaktif. Pelajar boleh explore dalam ni. Okay, untuk tajuk khusus ni, saya sediakan 2 kompetensi. Okay. Contoh pelajar nak mengetahui maklumat dalam kompetensi 2, just klik button baca dan dia akan membawa kepada kat sini. Okay. Pelajar hanya pilih tajuk-tajuk ni. Okay, prosedur penyelesaian masalah, pemilihan peralatan yang sesuai, cara pengujian komponen dan kaedah menguji kerosakan. Okay, ambil contoh, klik cara pengujian komponen. Pelajar ingin mengetahui cara pengujian komponen untuk subjek ni. Saya dah sediakan di dalamnya. Okay. Setiap nota saya sediakan satu nota minda untuk memudahkan pemahaman pelajar apa yang terdapat di dalam tajuk ni. Okay, lepas tu saya dah sediakan penerangan ke sini. Jadi, setiap pelajar boleh rujuk sini. Okay, kerosakan pengujian perintang. Saya sediakan sini 4 jenis kerosakan untuk 4 jenis komponen. Perintang, pemuat, diode dan juga transistor. Okey, contoh sini ada penerangan. Jenis kerosakan pada termometer iaitu pintas, bocor dan terbuka. Okey, bagi pelajar yang tidak faham macam mana nak lakukan pengujian perintang, okey, mereka boleh klik dekat sebelah ni. Ini adalah video yang saya telah upload cara menguji perintang. Okey, kita boleh lihat sini. Pelajar boleh belajar sendiri benda ni tanpa perlu ada cikgu. Di sini saya dah sediakan link untuk cara pengujian video untuk pengujian perintang. Okey, nak paparan besar, just klik sini. Okey, yang ni pun sama. Kita boleh klik sini untuk pengujian pemuat. Dalam video ini disediakan 2 jenis alat pengujian, iaitu analog dan juga digital. Sebab kedua-duanya perlu sebab ada perbezaan cara penggunaan. Jadi dalam video ini saya menarik sekali cara pengujian untuk kedua-dua alat uji ini supaya pelajar faham. Okey, sekarang kita kembali ke menu lain. Okey. Sekarang kita kembali ke menu halaman utama tadi. Contoh kita ke kompetensi 3. Untuk kompetensi 3 saya sediakan berikut berdasarkan peralatan. Okey, contoh penerima TV warna.
Ini adalah nota untuk penerima TV warna. Okey, kerosakan, pengenalan, raja blok, fungsi semua ada dalam ni. Lepas tu baca lagi, next speech. Okey, di sini saya sediakan broad layout penerima TV warna, fungsi dia apa semua, alat pengesahan kerosakan, jenis alat semua, jenis kerosakan. Dan saya juga sediakan beberapa contoh jenis kerosakan yang sering berlaku kat atas TV. Jenis kerosakan ni bekalan kuasa, big LED dan gambar double. Semua ni saya sertakan berdasarkan video yang saya rujuk dari Andy Fixing and Review dengan kebenaran beliau. Okey, ini adalah langkah-langkah sematan dalam penerima radio. Okey, last kali saya sediakan satu contoh laporan kerosakan penerima TV warna. Kerana untuk modul ini pelajar juga perlu tahu cara nak sediakan laporan kerosakan. Okey, just klik dekat sini. Saya dah sediakan satu contoh sampel format untuk buat untuk hasilkan laporan kerosakan komponen atau peralatan dengan cara yang betul. Ini adalah format yang perlu pelajar perlu buat nanti. Okey. Dah okey. Okey, last sekali kita kembali ke sini. Ataupun anda semua boleh klik dekat nota tadi, nota interaktif, dia akan ke paparan hadapan tadilah. Okey, itu adalah minat lagi, boleh explore nanti. Okey, sekarang saya nak tunjuk untuk 3D Flipbox. 3D Flipbox ni adalah nota dalam bentuk PDF. Okey, saya sediakan dalam bentuk paparan buku teks atau buku rujukan. Okey, contoh sistem Hi-Fi. Okey, dalam bentuk Flipbox dia berbentuk macam ni. Okey, pelajar boleh rujuk, baca. Okey, kalau tak nampak kita boleh zoom. Tak ada masalah. Okey. Dan pelajar nak print. Okey, mereka boleh print dekat sini. Print. Untuk simpanan mereka. Okey. Yang tu untuk nota pembelajaran. Okey, sekarang saya nak tunjuk aktiviti pembelajaran. Aktiviti pembelajaran ni adalah sangat penting untuk memastikan pelajar dapat menguasai kursus ini. Okey, dalam aktiviti pembelajaran saya menyediakan 5 sesi yang asalnya saya sediakan 7 sesi tapi atas cadangan ataupun cadangan pakar-pakar mereka cakap 5 dah memadai untuk subjek ini untuk kajian lah. Okey, saya sediakan sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 dan sesi 5. Yang mana setiap sesi ini adalah berlainan peralatan dan juga di sini saya sertakan aktiviti apa yang terlibat dan tajuk penerima sini dan objektif pembelajaran. Okey, contoh saya nak tunjukkan untuk sesi 1 untuk subjek radio. Saya klik sesi 1. Okey, page pertama akan terpapar pengenalan untuk tajuk ni lah. Objektif dia apa, standard pembelajaran. Okey, lepas tu mulakan aktiviti anda di sini. Aktiviti ini memaparkan 5 fasa. Okey, fasa pertama adalah fasa penglibatan. Okey, di sini tenaga pengajar perlu menyoal pelajar berdasarkan gambar rajah ini. Untuk fasa penglibatan ni adalah proses kita untuk menilai tahap pengetahuan pelajar untuk tajuk ini. Okey, di sini saya sediakan satu soalan. Apakah fungsi peralatan elektronik di atas? Soalan yang mudah sahaja untuk pelajar. Kita nak korek pengetahuan mereka. Dulu mereka tahu atau tidak alat ini. Okey, untuk aktiviti fasa 1, saya dah sediakan 2 jenis cara jawab pelajar untuk berkomunikasi dengan pelajar secara bersemuka ataupun secara dalam talian. Sekiranya bersemuka, kita just buat persoalan secara lisan pada pelajar, soal jawab macam tu. Okey, tapi untuk jawapan dalam talian, bagi yang tidak menggunakan video call ataupun Google Meet, pengajar hanya perlu arahkan pelajar, minta pelajar letak nama dan jawapan mereka kat sini. Okey, dari jawapan tersebut, contoh untuk yang ni, okey, pengajar minta pelajar jawab isi borang ni sebelum sesi pembelajaran bermula. Okey, boleh juga. Di sini pengajar boleh letakkan tarikh, tempoh masa. Pelajar perlu hantar jawapan tu sebelum waktu bila. Biasanya sebelum kelas ni bermula lah. Ataupun bila semasa kelas bermula, kita boleh gunakan aktiviti bersemuka. Dan dalam talian pun boleh secara video call.
Okey, setelah selesai fasa 1 penglibatan, okey, pengajar boleh bergerak ke fasa 2. Untuk fasa 2, adalah fasa penerokaan. Okey, ini adalah soalan yang perlu pengajar berikan kepada pelajar dan pelajar perlu cari maklumat ini berdasarkan panduan-panduan yang telah diberikan di dalam modul. Okey, andai kata contoh kat sini, pelajar perlu apa yang perkara yang perlu pelajar terokai? Berdasarkan video di sebelah, okey, di sini saya sediakan satu video yang perlu pelajar rujuk untuk menjawab persoalan-persoalan kat sini. Pertama, nyatakan simptom yang ditujukan pada peralatan elektronik. Dapatkan litas skematik. Tindakan bahagian-bahagian. Tiga bahagian ini dan kemudian pilih satu bahagian ini menjadi punca berlakunya simptom. Okey. Untuk projek untuk ni pelajar just klik video ni. Maksudnya untuk pembelajaran secara dalam talian, cikgu atau pengajar tak perlu tunjuk video tersebut, peralatan video tersebut. Mereka boleh rujuk video yang saya paparkan kat sini untuk sesi penilaian. Okey, untuk menepasi simptom. Okey. Okey. Jadi pelajar boleh rujuk video ni sahaja. Okey. Lepas tu untuk aktiviti bersemuka, pelajar diminta membuat dalam bentuk kumpulan lah 4 hingga 5 orang. Dan pelajar juga digalakkan cuma mencari maklumat melalui modul ini. Saya dah sediakan pautan sumber ke sini yang mana pelajar boleh explore. Dan pelajar boleh dapatkan juga jawapan melalui nota pembelajaran yang saya sediakan di dalam modul ini. Dari sini, di sini saya dah sediakan. Dan melakukan perbincangan bersama rakan-rakan. Dan apabila aktiviti dalam talian, okey, untuk aktiviti dalam talian, sebab memandangkan sistem pelajaran ini adalah dalam proses 1 minggu, okay, untuk aktiviti dalam talian kita boleh lepaskan pelajar untuk mencari maklumat untuk satu tempoh yang diberikan. Okey, mereka boleh, sini saya ada buat carta alih untuk proses kerja. Bentuk kumpulan, lepas tu kita lantik ketua kumpulan nak agih tugasan dan setiap ahli mencari maklumat. Kemudian berkongsikan maklumat antara ahli kumpulan sebelum proses ketiga iaitu proses pembentangan. Okey, pengajar boleh tetapkanlah nak berapa hari ataupun nak berapa jam. Kalau kita buat secara bersemuka, mungkin kita pengajar boleh minta pelajar siapkan dalam tempoh tersebut juga, tidak masalah. Okey. Bila selesai fasa 2, kita akan bergerak ke fasa 3, iaitu adalah fasa penerangan. Proses fasa penerangan ni salah satu dia adalah proses pembentangan dapatan pelajar. Apa yang diperoleh di fasa 2 tadi, pelajar perlu bentangkan kepada pengajar untuk penilaian, yang mana pengajar boleh tahu ataupun pelajar dapat memastikan dapatan mereka cari itu betul ataupun salah sebelum mereka bergerak ke fasa 4, yang mana pelaksanaan sebenar berlaku. Okey, untuk fasa penerangan ini sini ada berlaku pasal jawab antara pelajar, kumpulan lain dan juga pengajar. Pengajar di sini perlu memainkan peranan memastikan maklumat yang mereka cari itu adalah tepat dan betul. Okay, di sini boleh dilaksanakan dalam bentuk bersemuka dan maupun juga dalam talian. Yang ini boleh kita guna Google Meet ke Zoom ke aplikasi Zoom untuk pembentangan inilah. Okey. Dan bila selesai pembentangan atau penerangan fasa 3 ini, kita akan bergerak ke fasa 4, fasa penguraian. Fasa penguraian ni apa yang telah diperoleh dari maklumat di fasa 2 dan pembentangan fasa 3 tadi, okay, akan ada satu tugasan yang memerlukan pelajar melaksanakan. Okey, dalam bidang vocational, biasanya dia adalah merujuk kepada aktiviti amali. Okey, aktiviti amali. Kalau fasa 2 tadi adalah merujuk pada teori, yang mana kita nak kukuhkan pengetahuan pelajar sebelum menghala ke aktiviti aplikasi. Okey. Ini adalah fasa 4. Penguraian ini adalah secara praktikal. Praktikal pun banyak pun kita boleh laksanakan secara bersemuka dan dalam talian. Sebagai contoh sini, pada fasa ini pelajar untuk menunjukkan cara melakukan pengujian atas komponen. Maksudnya pelajar kena tunjukkan cara pengujian komponen tersebut. Okey, untuk bersemuka boleh demo di depan pengajar, tunjukkan cara dia dan kemudian pelajar boleh upload kertas kerja melalui page ni. Di sini sediakan waktu turun kertas kerja di sini untuk pelajar, sini untuk semakan tugasan untuk pensyarah. Begitu juga dalam talian. Dalam talian kita boleh gunakan kaedah yang saya sediakan kat sini. Dua jenis komponen, jenis komponen yang telah dinyatakan. Okey, boleh tunjukkan video. Maksudnya pelajar diminta untuk merekod cara pengujian komponen tersebut dan kemudian dimuat naik melalui YouTube dan hantar link kepada pengajar untuk proses penilaian.
Okey, jadi ada 2 kaedah boleh dilaksanakan di sini. Contohnya dalam PKP atau masa COVID sekarang ni, okey, pengajar boleh menggunakan aktiviti dalam talian dan dia boleh merujuk pada panduan untuk melaksanakan fasa 3 ni dekat sini. Okey, bila selesai itu ada fasa terakhir adalah fasa 5 iaitu fasa penilaian. Fasa penilaian ni ni adalah markah pentafsiran ataupun markah yang kita pengajar perlu kutip hasil daripada sesi tadi. Okay, contoh borang senarai semak, borang pentafsiran amali dan kuis. Di sini saya sediakan satu kuis kat sini. Setiap sesi pembelajaran saya sediakan satu kuis untuk pelajar jawab secara Google Form. Maksudnya hanya sekali sahaja pelajar boleh jawab dan secara automatik putusan dapat diperoleh melalui kita punya akaun. Okay, dan akhir sekali pelajar perlu membuat refleksi pembelajaran. Klik kat sini